Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Adapun bilangan nafas situ. Adapun bilangan nafas itu dalam sehari semalam 2,08,000. Wallahu a'lam. Dan didapatnya lah pada ketika itu dia panggil jannatul mu'ajjalah, itu ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala, dan diperolehnya dalamnya itu akan nikmat yang keinginannya bahasa lama, nikmat yang diingini mana oleh nafsunya, dan yang lazat oleh mata, padahal kekal ia di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fiha ma tashtahihin anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Telah diuraikan oleh Tuan Pengarang dulu, itulah masalah kehasilan seorang akan makamil fana billah dan baqa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kita kelazatan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahawasanya bagi orang alif tu, bagi tiap-tiap nafas, anna lil arifin bi kulli nafasin darajatul alfi syahid. Bagi orang arif itu bi kulli nafasin, bukan bi kulli nafsin. Nafsin diri, nafasin nafas yang keluar masuk. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Jangan dizikir fi kulli lamhatin wa nafsin, salah. Kalau kulli nafsin tiap-tiap diri, kalau nafasin tiap-tiap nafas, sah yang keluar masuk. Itu dipanggil darajah alfi syahidin, ya, dipanggil syahid hakikat. Syahid syariat ialah mati di medan, syahid ma'rakah, pertempuran dengan kafir harbi, maka dia syahid, kelebihan dia besar. Di sini syahid batin atau syahid hakikah, iaitulah dia duduk dalam makamil musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang arif, kelazatan mereka ni berada dalam tiap-tiap nafas. Sebab nafas dia orang pun dikira tadi. Tiap-tiap nafas tu boleh berlaku tajalli, futuhat, fuyudat, limpahan, kurnia, pembukaan, masya-Allah. Lepas tu dia amati setiap nafas tu biar ada harga yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, tiap-tiap nafas dia taraki, dia naik peringkat dia. Tiap-tiap nafas fi kulli lamhatin wa nafasin. Badan tiap-tiap nafas dia ada hukuman, ya. Satu nafas, dia ada satu nafas tarik keluar tu, dia ada hukum dia. Sama ada berlaku pendekatan ataupun penjarakan, ittisal atau infisal. Kalau ittisal mana hati dia makin dekat dengan Tuhan. Kalau dia tak jaga, tiap-tiap nafas dia berlaku infisal, terjarak jauh atau bahaya tu. Sebab tu dia orang jaga tiap-tiap nafas dan jadi dia kira adalah bilangan nafas dalam sehari semalam 2,08,000. Berapa tu? 1 laksa berapa? 1 laksa sekilo. Itu bukan laksa Pening kan. Bukan laksa Pening. Seketi 2,04,000 kan kita kan. Seketi berapa? 100,000. Selaksa 10,000. Ya. Mana 2,28,000 kan dikira. Kita tak sempat nak kira ni sebab kita kira duit kan. Ya, tangan kita nak haus kira duitnya. Sampai cap jari pun hilang. Jadi kira duit ni. Dia orang ni kira nafas tu. Sebab dia merasakan satu kerugian kalau satu nafas tu terlupa dengan Tuhan. Ya, satu nafas dia rasa rugi besar kalau terlupa dengan Tuhan. Kita tak ada apa saja. Apa? Current tak ada kan? Pick up tak ada. Sebab tak ada apa. Jawan ni seronok, lazat. Yang tidak ada paling lazat dalam dunia ialah terbuka dia dengan Tuhan. Wa itmam naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar dalam dunia apa? Bila terbuka kalbi insan dengan Tuhan. Itu nikmat paling besar. Maka tiap-tiap nafas dia berlaku. Jadi kalau satu nafas kosong tu dia rasa cukup rugi rasa, ya.
cukup rugi. Kita pula suruh zikir tak nafas, dia termenung, banyak dia kata. Ya, kita tanya mana banyak kita ingat Tuhan dengan kita lupa Tuhan. Mana banyak kita ingat makhluk dengan ingat Tuhan. Lepas tu kita nak syurga Tuhan ke nak syurga makhluk? Makhluk mana ada syurga Tuhan. Ya. Yang syurga ni dia punya, bukan kita punya. Makhluk semuanya fakir, menumpang ni dan mengharap belas kasihan dia dan dia tarik nyawa kita pun tak dia nak kata apa. Dia tarik, dia bagi semua dia. Jadi maknanya tiap-tiap nafas ada perlu kita dengan dia. Sebab kita dah lama tiap-tiap nafas dengan makhluk. Betul, 24 jam dengan makhluk. Kepala dia mikir makhluk tak habis-habis. Tak habis-habis dengan kerja makhluk dia fikir. Sampai teruk lagi, sampai dia kurang adab dengan Tuhan. Dalam semayang boleh bawa cerita makhluk ni. Dalam semayang tidak diizin walau satu saat pun kita lupakan Tuhan. Angkat dia takbir hilang semua dengan dia je. Tunas Quran, aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kau menghadap aku, Tuhan kata. Tak dibenar kita menghadap yang lain. Tapi apa jadi? Berpuluh tahun kita semayang sampai malaikat maut nak sampainya pun tak berjejak apa yang dikehendaki oleh Quran. Itu Quran nak aqimis salat, dirikan kamu semayang di zikri, untuk kamu ingat akan daku, untuk kamu menghadap akan daku, untuk kamu tawajuh akan daku. Sebab tu dalam semayang dia ada si Daud, banyaklah, tapi si Daud buka 9 mutiara besar ada dalam semayang. Mukallama, mukasyafa, mukallama, ya, musyahadah, banyak dalam tu ada 9 ada ni. Mudarasa, mukallama, muwajjah, semua di dalam tu. Tapi berapa kita dapat? Ada masalah dia. Kita tanya balik, berapa yang kita dah dapat mutiara besar selama puluhan tahun kita sembahyang? Orang dapat apa sebab, kalau tak dapat apa sebab? Tanya baliklah. Sebab sembahyang dia tak izinkan, tak dibenar masuk cerita lain dalam sembahyang. Sembahyang ni paling besar. Sebab tu dinamakan silatul bainal abdi wa rabbi. Sembahyang ni silah, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Berlaku tak connect lah dan takut wayar putus. Dia bentik tak nyalo api. Rupa dia punya pelak dah tercabut. Wayar dalam pelak dah tercabut, dah genggang. Lepas tu tekan tak menyala api. Para awliya dia tekan switch pum terus. Iza zikirallah pum wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan pum, bergegar kalbi dia dengan Tuhan. Digegar oleh dua gegaran besar, al-jalal wal jamal. Jalal, kekerasan kebesaran dia. Jamal, kelemah lembutan kasih sayang dia. Itu dia kena ada tu. Ya, kalau tak ada, banyaklah kita menangis di waktu malam. Bangun pukul 3 pagi, 4 pagi itu menangis dengan Tuhan. Kenapalah hatiku tidak boleh menghadapmu ya Allah. Banyak kesilapanku dengan mengadulah, minta Tuhan tarik. Ya. Allah Karim. Kemudian dan didapatnya lah pada ketika itu, ya, jannatul muajjalah, dan tiap-tiap nafas itu didapat syurga yang disegerakan. Ya, sebab kita ada dua. Satu dia panggil apa, dengan sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, jannatan, bukan jannatan, jannatan tasniah, dua. Disediakan bagi orang yang gerun. Gerun tu sifat apa tuan? Sifatul qalbi, sifat hati. Gerun maknanya ada sentuhan qalbi dia dengan Allah Ta'ala, rasa takut. Sebab apa dia takut? Sebab dia kenal. Seorang kalau tak kenal dia tak takut. Dia dua je, tak kenal dia takkan takut, tak kenal dia takkan cinta. Dia dua je. Cinta dan takut hasil daripada pengenalan. Ya, kau tak takut, kau tak kenal dia ni, yang buat pasal cukup menggarang kan. Kalau kat sekolah tu kan, cikgu ada yang lembut, ada yang garang kan. Kalau cikgu ni yang garang tu, kau tak punya pasal kau ada penampau ni kan, kau tak kenal dia pun cikgu tu. Yang ni yang baik betul. Mana dia kenal? Dia kenal dua sifat, jalal, jamal Allah Ta'ala. Dia duduk bandar tak pernah tengok, tak pernah dengar nama, tak pernah dengar ular tedung kan. Kalau kita bawa dalam hutan, ular tedung nak patut dia lari kan, confirm dia tak lari.
Dia tak pernah dengar, bukan kenal. Dengar nama ular tedung, tak ada ular tedung nak patuk, dia tengok, oh lawa, dia kata. Melepuk kali mampus tu. Dia dengar suara rimau, dia takkan lari. Sebab dia tak kenal rimau. Dia duduk dalam bandar, nama rimau tak pernah dengar. Contohnya, apa lagi, dengar bunyi suara. Dia dengar mengaung tu apa benda tu. Kalau orang kenal macam, orang duduk hutan Pahang, dia pakar hutan punya berselok-belok. Dia nampak tapak rimau, dia tahu. Ya. Kais ayam hutan dia tahu ni kais berapa jam, ni berapa hari punya kais. Oh, dia pakar betul-betul. Ya. Ada seorang sahabat cerita kan, dia dahulu dengan budak tu memang duduk hutan. Sekejap. Ada suara kijang dia dengar tu. Kijang bunyi tu dengar. Orang dia pakar. Sebab ada pup dia tahu. Mana pengenalan itu tapak segala-galanya. Uhibban an urifa fahalakal haq. Aku kasih, aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Sebab kalau dia kenal siapa dia Tuhan, dengan sebenar kenal, nasai kalbi dia tak akan lupa walau satu saat pun dengan Tuhan. Kalbi dia tak akan jatuh pada benda lain. Confirm dia akan cinta yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab cinta ni sifat hati. Mana tertariknya hati, minat yang kuat dipanggil cinta. Ya? Maka bila dia kenal, Masya Allah, hati akan jatuh cinta pada benda yang cukup hebat. Siapa lebih hebat dari Allah Ta'ala? Cukup cantik, siapa lagi jamal, siapa lagi dengan Ta'ala? Paling kaya, siapa lebih kaya daripada Tuhan? Segala sifat kesempurnaan, sifat kehebatan ialah milik dia. Sebaliknya segala lawan, ya, sifat kekurangan milik makhluk. Kenapa hati kita jatuh kat makhluk, tak jatuh ke Tuhan? Sebab dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal sebenar Tuhan, nasai dia takkan beranjak palbi dia. Gerun dia sempurna, cinta dia sempurna. Ya, maka ketika itu baru dia punya ibadat susul belakang. Syariat dia akan cantik jaga. Sebab apa? Semua tu daripada mahbub, kekasih dia yang sebenar. Maka sebab tu disuruh kenal. Rahsia pengenalan dia akan membawa kontak kalbi dia. Kalbi dia akan cinta, dan cinta bila kuat, maka ibadat dia lakukan ringan, tuan-tuan. Ya, bahkan dia terputus dengan Tuhan tu, dia takut. Dia rasa risau, tuan-tuan. Dia rasa bersalah. Kalau tak ada cinta, tuan, suruh ingat Tuhan, dia rasa penat. Kalau zikir dia rasa penat, itu penyakit cukup berat, tuan-tuan. Ya. Makanan lazat, tiba-tiba dia tak rasa lazat. Cek-cek rupanya dia demam panas, tuan-tuan. Demam panas dia teruk lah tu. Ya, teruk sangat. Tapi tak boleh dapat. Bila suhu tak stabil, maka dia tak dapat mengesan benda dengan tepat. Suhu badan tak stabil, tu suhu badan zahir. Jadi suhu batin, rohani itu. Bila tak kuat, tuan-tuan, dia tak boleh kesan. Itu bahaya maknanya. Jadi disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya dua syurga. Akhirat tu maklum. Di dunia inilah dia dipanggil Jannatul Ma'rifah, syurga pengenalan marifat yang sebenar dengan Tuhan. Marifat yang khasah. Dia kenal dengan zauq rasid, wijdan, syuhud, iyan. Dia ada 4 jenis tu. Atau pembukaan yang dibukakan, dan itulah pakaian segala para kekasih Allah, para awliya. Ya. Dia dua je tadi. Adapun surga, rumahku syurgaku tu tak betul. Tu mengarut dia. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Rupa dalam rumah dia buka peti ada botol arak. Itu apa? Tu neraka. Ya, dia tulis jannah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Ya. Allah Allah. Sebab apa dikira kan ni? Ya? Sebab dia tahu menilai dalam tiap-tiap turun nafas. Sebab dia guna zikir pi kulli lamhatin wa nah, tiap-tiap lamhah, kelipan mata, tiap-tiap nafas ada mutiara besar dia itu. Kalau dia tak ambil, dia rugi. Apa dia? Pentajalian makrifat dia dengan Tuhan. Terus naik nafas dia adalah sebagai turun naik ahli makrifah akan Allah Ta'ala. Duduk bangun dia, duduk bangun ahli makrifah. Makan minum dia, makan ahli makrifah. Kerja dia, darat, laut, pejabat pun semua ahli makrifah. Dia sama kan ni, bermakrifah di dalam. Betul kata betul, kita tak kenal arwah tunggur kita apa, arwah Ustaz Raus kita tu kan. Kadang wali bergesel lutut dengan kau pun kau tak perasan gitu. Wali kena duduk kat sebelah kita bergesel lutut kita tak perasan. Sebab apa? Kita tak kenal. Kenal dia bukan luar, kan? Dia tak pakai uniform. Macam polis tentera tak. Uniform dia dalam.
Ya, qalbi dia fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu uniform dia. Tiap-tiap napas hati dia dengan Tuhan. Itu para aulia punya sifat ni. Maka oleh kerana jika si dalam kita tak dapat kesan kecuali ahli dia. Dan diperolehi dalamnya itu nikmat yang dikeingini. Nikmat paling besar itulah dia. Dalam syurga ada tak benda yang menggelisah? Tak ada. Dalam syurga tak benda yang tidak seronok? Tak ada. Bahkan dalam syurga nikmat senikmat nikmat, dan nikmat dia bukan turun, bahkan mendatar pun tidak, dia naik. Nikmat syurga dia makin hebat, makin hebat, makin hebat. Begitu juga neraka, makin hebat makin dahsyat azab dia. Itu di sana. Di sini pun begitu juga. Ya, nikmat ahli makrifat begitu. Makin hebat berdampingan dia dengan, sebab tapi dia kena jagalah supaya jangan rosak ya hadiah makrifat yang Tuhan beri ni. Sebab tu dia sayang betul, sehingga tiap-tiap nafas dia kontrol, dia jaga benda tu. Sebab orang yang ahli makrifat, tuan-tuan tengok bila dia dimasuk dalam syurga yang disegerakan, tuan-tuan tengok dia, ketenangan pada wajah dia nampak ya. Duit dalam kocik dia kosong tapi dia tenang. Kita duit berlepuk penuh tapi monyok je. Sebab apa? Sebab tamak dah balut kita. Yang ada pun tak syukur lagi. Dia nak lagi, nak sampai bila dia tersembam dia punya hidung dekat liang lahat tu. Mau dia terperanjat. Dan nafsu, dan yang dilazati oleh matanya, padahal kekal di dalamnya selama-lamanya. Iaitu surga di akhirat. Wa fiha ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan adalah dalam syurga itu segala nikmat barang yang dikeinginnya, mana barang dikendakinya, diingini akan dia oleh segala nafsunya, dan yang dilazatinya akan dia oleh segala mata, padahal adalah kamu dalamnya itu kekal selama-lamanya. Ini bagi ahli zahir, ahli syariat, ini nikmat Tuhan bagi. Kenikmatan apa dia nak nafsu semua dia bagi. Tadi lawan paling hebat. Tapi ahli batin yang lebih tinggi, dia tak pandang benda tu, dia pandang lagi satu, lagi besar lagi. Apa lagi besar? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat. Itu nikmat paling besar. Sebab tu nikmat tu bila dapat aja dia tak nak yang lain. Nikmat bidadari ke nikmat makan selap, macam-macam nikmat di sana. Bila Tuhan beri je, Tuhan test, wah dia seronok. Bila Tuhan tunjuk yang lain, dia nak lagi. Mana nikmat sana naik, dia tunjuk lagi, dia nak yang lain lagi. Sampai akhirnya dia buat perjanjian. Tuhan kata lepas ni jangan minta. Dia mengaku tak nak minta. Bila Tuhan tunjuk, dia nak lagi. Tapi kat mana dia stop? Bila ru'yah. Tuhan buka aja, pum, habis. Mana nikmat paling besar ialah melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'. Yang cukup hebat tuan-tuan. Cara macam tu serahkan diri esok. Dan dirasainya lah nikmat syurga yang tiada pernah dilihat oleh mata. Atas dunia nikmat macam mana pun, hebat macam mana pun, rumah ke kenderaan ke apa semua kita dah lihat, cuma kita tak milik je. Yang sana yang belum, ya, model yang belum keluar. Itu hebat tuan-tuan. Yang semua dah tunjuk, semua model dah keluar, ini yang belum lagi siap. Dan tak pernah didengar oleh telinga. Sebab nikmat ni ada jenis dengar, ada jenis lihat, ada jenis rasa, ada jenis pegang, macam-macam jenis ada tu. Dan tiada terlintas pada hati. Ada jenis nikmat mana kita khayalkan macam mana besar nikmat, dah sana lagi hebat daripada itu. Seperti sabda Rasulullah SAW, khuliqa fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Setengah riwayat, a'datul ibadiyas salihinah ma la ainun ra'at. Disediakan bagi orang yang saleh, yang taat perintah Ta'ala, dijadikan di sana syurga yang nikmat yang tidak pernah dilihat lagi oleh mata, dan tidak pernah didengar lagi oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Bayangkan ni, kita boleh khayal lah, khayal macam mana, tak, sana lagi hebat. Itu maknanya. Betul, kalau dia tengok syurga tuan, dia tak nak duduk atas dunia, melompat lagi sana. Bikin nikmat syurga, tengok aja sekali tuan, nampak aja habis kesusahan dia sepanjang hayat, ya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli jannah fa yusbagu sabratan fil jannah fa yuqalu lahu hal marra bika shiddatan qad qala wallahi la. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dibawa datang besok orang yang paling susah
Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dia paling susah, tak tahu lah siapa dia kan ni. Ya. Orang kata kai pagi makan pagi, mungkin lebih-lebih. Tapi dia tahan, dia sabar, dia redha, dia tetap mengerjakan, menzahirkan ibadah dia kepada Ta'ala. Ringkas dia daripada ahli syurga. Ya, bila Tuhan tunjuk di syurga, belum masuk kan, tunjuk je. Dia nampak dia kehebatan nikmat syurga, ditanya bagi dia, hal marrabika syiddatun qad, hei hamba-Ku, adakah sebelum ini kau pernah merasa sebarang kesusahan? Padahal dia orang paling susah. Dia tengok syurga je habis semua. Siap dia bersumpah, wallahi la, demi Allah tak ada ya Allah, saya tak pernah susah. Mana nak cari nikmat atas dunia ni kan? Dia jutawan, milianer sekalipun, takdirnya sebelum pada ni dia baru 10 tahun, sebelum ni susah ya. Menjelanak ada sana sini macam nak mati kerja. Kita tanya dia boleh cerita balik, pak cik ni baru 10 tahun ni, dulu macam nak mati dia. Ke darat, ke laut, apa kerja aku tak buat dia kan. Dia boleh cerita balik. Bermakna tak hebat nikmat dunia. Hebat macam mana pun dia boleh ingat balik kesusahan dia kan. Jadi makna nisbah nikmat besar di sana cukup dahsyat ya. Begitu juga azab ya. Azab dia orang paling hebat nikmat atas dunia hilang bila tengok azab neraka. Begitu maknanya. Orang paling hebat atas dunia. Wa yu'ta bi an'amin nas min ahli an-nar fa yusbahu sabwatan fil nar fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la. Dibawa datang orang yang paling hebat, paling kaya, mungkin kaya daripada syurga saja. Ya. Tapi bila ditunjuk ke dia neraka kat dia, habis tu tuan. Dia tanya, pernahkah kamu merasa sebarang nikmat di dunia sebelum? Dia kata, wallahi la, ya, tak benar memang. Dia tengok belum masuk. Kedahsyatan neraka dia terpandang dia, hilang tu nikmat dia. Atas dunia mana ada azab macam tu kan. Sakit macam mana pun, sebut duit diingat lagi kan. Buku bank dia diingat lagi. Dia terstandar kat katil kat hospital diingat lagi kan. Jadi maknanya sebenarnya apa? Nikmat sebenar di sana, azab sebenar pun di sana. Atas dunia ni semua bayangan ni. Ya, maknanya kalau kita faham tu dalam hadis sahih ni, kalau Tuhan uji kita senang macam mana pun, insya-Allah kita tak hanyut. Begitulah sebaliknya, kalau dia uji macam mana susah melepek pun, dia tak akan melatah. Sebab dia tahu di sana lagi dua benda lagi hebat di sana itu. Sebab Nabi kata secara kesimpulan, la aish illa al-aishul akhirah. Tiada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana itu. Dan lagi membukakan Allah Ta'ala pada ketika itu akan hijab, ini paling besar, dan mengenalkan ia kepadanya akan diri dia. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah buka ni, dan ini nikmat paling besar ni. Dengan sempurna pengenal dan sebenar-benar ma'rifah ya, dan dilihatnya oleh mereka itu akan dia dengan sebenar-benar zatnya yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kok mana hebat sekalipun, tetap Allah Ta'ala dia tak ada serupa dengan makhluk. Sebab hakikat lain, makhluk dijadikan, Allah Ta'ala bukan dijadi, dia pencipta ya, dia pencipta. Maka sudah tentu tak ada sedikit jalan kesusahan. Zatnya, sifatnya, af'alnya tak sama. Kita atas dunia pun Allah Ta'ala jadikan gambaran. Toke perabot, dia buat perabot 40 tahun. Adakah satu barang perabot dia serupa dengan dia kan? Ada. Ya, sebab jenis lain tu jenis jamadat kayu, kita jenis berakal lain. Itu makhluk sama makhluk. Apatah lagi Allah Ta'ala Khaliqnya. Dan beroleh kemenanganlah ia pada ketika itu dengan damping dan hampir kepada Ta'ala. Dia panggil maqamul qurbi, panggil hampir. Dan tiadalah mendatang akan dia itu kesakitan dan duka cita, dan bertambah-tambah kesukaan mereka dengan mengenal Allah Ta'ala. Ya, nikmat paling hebat. Kemudian sehari-hari demikian bertambah-tambah suka cita, sebab hampir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Tiadalah duka cita mereka selama-lamanya, seperti mana firman Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya, ketahui olehmu bahawasanya segala awliya, segala wali-wali, mana kekasih Allah Ta'ala,
Orang yang taat kepada perintahnya dan menjauhkan larangannya, zahir dan batin. Itu mana awliya Allah. Tiada takut atas mereka itu, dan tiada gentar, dan tiada duka cita mereka itu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Tidak ada khauf, tidak ada khazan. Ya, sebab dia duduk dalam syurga. Mana syurga ada tempat? Kalau syurga tu ada duka cita, tu bukan syurga. Ya, syurga tidak ada sebarang kecitaan. Bahkan nikmat dia makin meningkat. Sama ada syurga di sana yang maklum atau syurga yang disegerakan di sini. Sebab tu barang siapa masuk lain awliya, bermakna dia masuk lain sebenarnya untuk mencari ketenangan. Jadi jalan para awliya kekasih Tuhan, dia tak ada dalam dia duka cita, tak ada. Itu para awliya mana dia suka. Satu orang wali, dia berada di Baitul Maqdis, orang tengok mulut dia tak berhenti, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tengok balik kat rumah dia pun dah sengit kan. Rumah dia dah sengit kan, mulut dia tak berhenti, alhamdulillah. Kita pula rumah berkilat bau nak sebut alhamdulillah pun bayang. Ya, nak syukur ke Tuhan kadang-kadang semayang pun tidak pun ada kan. Teruk lagi mbak. Bermakna apa tu? Ni Tuhan berikan satu rahsia sir qalbi dia, makrifat yang sebenar dengan data. Itu dia panggil jannatul mu'ajjalah. Itu dalam surah Ar-Rahman terang, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Tuhan di dua syurga. Akhirat satu, yang syurga dunia. Ini yang dia orang cari, jannatul ma'rifah. Syurga mengenali dia dengan sebenar kenal. Ya, kalau ada kenal Tuhan dengan sebenar kenal, masya-Allah tuan, hebat dengan jalan makrifat yang khassah. Dan lagi beroleh mereka itu kerajaan dan karamah. Kena bahawasanya daripadanya dipanggil apa tu? Ya, daripada sya'nur raja. Mana sya'an, urusan raja, kelakuan raja itu luas segala tasarrufnya, pemerintahan dia dan kendaknya. Dan bahawasanya tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya dalam dunia, melainkan pada awliya. Kita nak pergi jauh pun kena naik kapal terbang, ambil tiket dulu, ambil pasport macam pada awliya ahli khutwah di Kejabatan sat tertukar ni. Ya. Para awliya ni, Syekh Daud Fatani. Ya, kita tengok ulama besar ni. Kitab dia banyak kita baca di masjid-masjid kan. Kitab Daud, Syekh Daud Fatani itu ahli khutwah. Jika bila tak terjemah daripada Syekh apa nama Tok Pulau Manis, Syekh Abdul Malik kan, terjemahkan kitab Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pun ahli khutwah. Dia duduk mengaji di Mekah, mak dia musim buah durian, mak dia kata kalau Malik ada dapat, kejap lagi dia pergi salam. Dia ketuk pintu kan. Sidi Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi kan. Ya, dia dah jauh mengajar, kitab tinggal dia sarungkan anak murid baju dia. Kejam mati doa pun dalam bayi rumah. Kita nak ambil tiket, dan makna apa? Dia punya tasarruf perintahan dia lebih daripada raja. Ya, dan raja pun kalau setahun badan tak pergi ziarah. Tengok Imam Syafi'i tak putus-putus. Makam dia berasak dia kan. Kemuliaan di dunia lagi Tuhan tunjuk pada ahlillah, ahli Tuhan tunjuk. Yang Tuhan tunjuk lah. Yang Tuhan tak tunjuk ada ke dia tutup habis pun ada. Sebab kita pun tak kenal luar dia juga. Yang macam-macam wali kan. Ada wali yang masyhur, ada wali yang sama dia kenal. Ada yang terus orang tak kenal, Tuhan tutup dia dengan Tuhan. Itu pernah berlaku di Masjid Basrah. Seorang wali besar mengajar, ulama besar, wali besar, Syekh Abdul Aziz. Dia mengajar atau beribu orang. Satu ketika ada seorang pemuda duduk kat belakang. Dia tak masuk kat belakang kan. Dia kat belakang. Jadi datang Nabi Khidir alaihissalam. Dia tegur, ya Fatan, kata, hai pemuda, masuk dalam tu, kata. Tu Syekh Abdul Aziz tu, wali besar tengah mengajar, kata. Orang kata dengar. Apa dia jawab? Macam mana saya nak pergi mendengar kalam Abdul Aziz? Saya sedang menghadap Al-Aziz sekarang. Allah terperanjat. Nabi Khidir terperanjat. Dia tunduk juga apa, dia tengah menghadap, dia murakabah. Kita kalau tunduk dengkung tidur. Ya, tunduk ingat apa? Aku ingat murakabah, aku punya lahir kita. Ya, ini dia tengok, dia kata bila dia kata kita Nabi dia betul betul, masya-Allah. Nabi dia kata ada lagi wali aku tak kenal. Ada dan dia sama dia, ada lagi seorang tak kenal dia dengan Tuhan dia. Itu mastur betul, wali yang mastur, yang Tuhan tutup. Ya, macam-macam cara aulia-aulia ni. Allah.
Tapi syaratnya nak masuk lain ni tuan, mesti buang makhluk dari kalbi. Ya, makhluk ni kita letak di luar je. Ya, makhluk letak di luar. Dalam jangan masuk. Masuk dalam habis cedera parah rohani dia. Sebab dia tempat penangkapan makrifat dengan Tuhan. Kalau kita masuk yang lain dia kotor. Ya, makhluk kita letak di luar je. Ya, kita nak bekerja, nak apa urusan luaran kita, semua kot luar. Jangan masuk dalam. Sebab tu dalam kena penuhkan dengan zikrullah, jangan putus. Baru ketika dia akan rasakan kenikmatan besar antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan bahawasanya tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia melainkan bagi awliya illa Ta'ala. Dan bagi segala pilihannya yang reda mereka itu akan qada'nya tu. Sebab anda duduk makam reda ni tuan lagi tinggi tuan. Sampai peringkat dia punya suasana terpelik pada kita. At-talazzus bil balayat tahaqqukum bir ridha. Jadi at-talazzus bil balayat, bernikmat dengan bala. Bala tu dia berasa nikmat. Itu dipanggil tahqiq dalam makam ridha. Dia makam bawah ridha sabar. Ulama kata kalau sabar ni kalau orang gemuk jadi kurus. Ya, kalau ridha pula kurus jadi gemuk. Dia tak ada, hati dia tenang, dia dengan Tuhan, tak ada apa. Tu ridha lagi tinggi. Sehingga bala datang tu dia rasa nikmat. Dan man'u ainul atak. Ya, dan man'u dia bertukar. Mana makna bala tuan sekat-sekat orang lain dapat, dia tak dapat. Ya, dia bertukar jadi apa? Jadi atak. Dia kata satu kurniaan. Sebab dia memandang dengan kaca makrifat. Sebab dalam bala tu ada 1000 rahmat. Dengan sebab bala tuan tadi Tuan angkat darajat dia, Tuan hapuskan dosa dia. Oh, banyak. Tapi dalam satu pemberian kadang ada satu rahmat, kadang-kadang jadi bertukar bala lah. Pemberian kita dapat, kita rasa jauh-jauh dengan Tuhan lagi teruk. Itu bukan nikmat, tu bala lagi kat istidraj panggil. Ya. Para auliya dia pandang dengan nur dalam. Lepas tu bila dia dapat dia bala kan, dia kena sakit misalnya, Allah, dia menangis bukan menangis sakit, dia menangis seronok tuan. Ya, alhamdulillah albasani libasal auliya. Dia kena sakit, dia keluar mulut dia apa? Alhamdulillah albasani libasal auliya. Engkau sarungkan aku ya Allah dengan pakaian kekasih engkau. Sebab yang paling kuat kena uji siapa tuan? Kekasih nabi-nabi dan rasul-rasul. Dalam hadis Nabi seorang sebut, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fi dinihi sulbah istadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Menaikat logik akal kita yang singkat kontut ni, patut rasul-rasul orang hebat beri lebih. Nah, rasul paling mulia, kalau tidak kena dia tak jadi langit bumi dan wa huwa nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan letak dia lahir? Di bumi kering kontang. Kenapa tak lahirkan nabi kat Europe kan? Kan? Dekat Kashmir tu kan? Tempat peranginan stop, semua mewah, tak ada. Paling hebat dia kasih dia letak tu tengah-tengah padang pasir. Itu isyarat. Isyarat tu apa? Anna dunya la qimata laha. Bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, Allah akan beri pada kekasih benda bernilai. Oleh kerana dunia ni tak ada nilai sih tuan. Tuan-tuan boleh cari dalam Quran baik, dalam hadis sahih baik, tak ada satu pun ayat atau hadis Nabi yang mengatakan dunia ni hebat, tak ada. Satu ayat pun tak ada. Melainkan dia kata apa? Mata'un qalil, mata yang sedikit. Mata'un huruf, mata benda yang banyak manusia tertipu dengan dia, tak ada. Maknanya dia boleh duduk tangga betul tu. Sebab apa? Cermin mata di dalam dia terang. Ada pakaian awliya ni, dia kena bala dia seronok entah pelik itu. Bila dia pelik begitu, sebab tu dia dapat pun benda pelik, karamat benda pelik kata. Amrun khariqul adah, benda yang mencarikan adat dia dapat temui. Sebab apa? Itu hadiatan minallah. Tuhan hadiahkan pada kekasih dia sebab dia sanggup buat kerja berat. Bala rasa seronok yang senang tuan. Kita bala kena nak sabar pun menggigil. Nak duduk makan reda kadang tak apa jejak lagi. Jejak gitu dan tak apa hebat. Dia tak seronok. At-talazzus bil balayat, bernikmat seronok dengan bala, itu dipanggil apa? Tahaqqukum bir ridha, dia tahqiq dalam makam ridha dan ni. Sebab dia kena cuci betul. Kalau cermin hati dia terang, dia duduk keadaan tu. Ya, dia dah kenal Tuhan. Sebab kalau dia kenal, dia mesra. Bila dia mesra, dia cinta. Bila cintanya dan kekasih betul cinta cubit dia tak rasa sakit kan. Dia kata itu cubit kemesraan. Ya, bala tu bala kemesraan bagi aulia. Ya. Sebab dia ada apa? Kasih dia tu.
mahabbah, kita nak letak kat Tuhan itu, ya, bahawa kita nampak betul hakikat yang dilakukan pada insan. Bermula dia kata laut dan darat itu segala bumi bagi mereka satu qadam, bukan satu kidam, satu qadam kan, kidam itu sifat. Qadamun, orang qadamun satu langkah aja. Itu dia panggil ahlil khutwah. Ahlil khutbah, selangkah kan. Kalau arwah Syekh Ahmad kan, Mufti Negeri Sembilan kan, Ahmad Sipai punya apa ni. Karamat dia kan, di antara banyak karamat dia. Ya. Kereta api dia tahan berhenti kan. Kita tahan bas pun tak berhenti. Tahan terajak Allah, bandar apa. Kereta api cabut dia tahan kan. Kereta api mana tengah jalan dia berhenti kat stesen. Di tengah jalan dia tahan berhenti. Ya. Oh, dia sebab dia terlambat sikit kan. Lepas tu dia kejar kita, dia tunggu api nak naik pun tahan. Berhenti kereta api kan. Agak tu ribu betul panjat. Ya pasal kita berhenti dengan jalan. Satu orang wali besar dan bapa saudara dia pula, Sidi Abdul Rashid. Dia di Singapura kan. Cucunya kasut tertinggal dalam bah-bah tak boleh jalan. Tak jalan berhenti. Ya, dia pun naik ambil kasut, cucu dia sut turun balik pun start jalan balik. Masya-Allah. Ini taklah beri kemuliaan pada wali-wali dan macam-macam ni. Banyak cerita pelik-pelik berlaku. Dia panggil amrun khariqul li'ada. Sebab apa tu? Tuhan muliakan dia. Sebab apa? Dia sebenar-benar memuliakan Allah Ta'ala. Mulia tak mulia, tiap-tiap nafas dengan Tuhan dan tak putus. Bermula laut dan darat tu segala bumi tu bagi dia satu qadam, satu langkah je. Dan tanah dan batu bagi mereka emas dan perak. Kan? Dia boleh tukar makanan. Satu wali besar dan dia keputusan makanan, dia penggenggam tanahnya. Ya Allah, segala-galanya adalah Engkau. Engkau mengetahui keadaanku terdesak, tukarkanlah jadi makanan. Jadi makanan, tak ada apa. Tapi tak ambil kesempatan lah. Makan-makan tutup kedai makan kan. Di kepal tanah jadi nasi, kepal tanah jadi kuih. Ya, mualim kita Tuan Guru Haji Abdul Wahid dan dia berjalan-jalan, tiba-tiba minyak dia habis dekat tepi sawah. Dia suruh nak pergi ambil air dalam parit tu. Nak pergi ambil kan, tak mana mualim, tangki air. Dah, tangki minyak tuang. Tangki minyak, aku kata tuang je lah. Tuang air pun dan tangki minyak tu. Ada start pun, elok jalan. Tuan-tuan kalau berani, habis. General overhaul dia. Melengkung hit. Ya. Bawa sampai kapal minyak elok kereta rumot pun dia dah tuang minyak pula kan. Main tuang air tutup minyak. Ya. Sebab apa tu tuan jadikan tu. Ya, mana emas perak bila-bila masa kan. Ikut kasat dia je. Dia nak dia habis. Tu dalam hadis mengatakan lau abarra kan. Lau aqsama la abarra. Kalau dia bersumpah doa dia pun la abarra, tentu naik terus. Sebab apa? Sebab kalbi dia tak ada benda ni. Dia tak ada emas perak dalam kalbi dia Tuhan bagi. Yang kita pula dalam kalbi kita ada Tuhan tak bagi. Itu balik benda ni. Ada satu orang wali besar, satu orang ahli dunia tuan-tuan ni. Dia jumpa wali Tuan Syekh. Saya nak mengaji lah, ikut Tuan Syekh dan belajar zikir semua. Sampai satu tahap, boleh tak kita saya ambil emas tu, boleh tukar jadi pasir, boleh tukar jadi emas, boleh tak? Ada tak? InsyaAllah kata. Tu dia punya apa, siasat politik dia tinggi dan kalau dibalun kawan tu lari tu. Kau nak buat ketuhan, kau nak jadi emas pula. Maknanya dia apa, dia karun tak? Dia tak pandai. InsyaAllah dia kata. Ya, dia didik kawan tu sampai taraf dia dah makrifat dengan Tuhan. Nak tak Tuhan? Tak nak. Tuhan kata yang ni lagi mahal ni. Boleh kenal. Dia dah kenal Tuhan, baru tahu yang ni lagi mahal daripada emas tadi. Dia tak nak ada dan Allah. Dia Tuhan buka habis dan sebab pemegang segala dunia ialah Rasulullah SAW. Bukit Uhud tawar kan? Bukit Uhud tawar. Bukit Uhud yang kita tengok dah kena tarang kan, dah gendah dulu lagi besar. Dia tawar, mana ya Rasulullah, mana Rasulullah kata on nak dia. Sekarang saya bertukar jadi emas. Satu bukit tuan-tuan jadi paling kaya dunia. Ya, kalau kena kita ahlan wa sahlan. Kan? InsyaAllah kita boleh gunalah untuk perkembangan kerja agama. Dah dapat apa tak ada, tenggelam masuk. Terlingkup dalam. Ya, tu Rasulullah kata apa? Aku diutus bukan itu. Aku diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Itu Rasulullah punya tugas. Ya. Bukit Uhud tawar di mata Nabi tolak. Seperti yang diriwayatkan oleh bahawasanya Nabi Ibrahim, diriwayatkan dari bahawasanya Ibrahim ibnu Adham, ini seorang raja besar kan.
Dia tinggalkan kerajaan itu. Akhir jadi wali besar. Ya, mengendaki ia menumpang pada perahu orang, maka berkata baginya, ya, mallahun, artinya apa? Dipanggil dia akan orang isi perahu tu, kemudi dia. Tiada kami bawa akan seorang naik perahu serta kami melainkan dengan mengupah 1 dinar. Tak ada kena bayar pula, kata 1 dinar. Dinar dia emas kan. Maka sembahyang Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu 2 rakaat. Ya, 1 salam dan berkata, ya Allahumma, ya, annahum qad sa'aluni ma laisa indi wa huwa indaka katsir. Di lepas sembahyang doa, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, bahawa engkau, bahawa mereka itu senyata telah meminta akan daku akan barang yang tiada ia daripadaku. Aku tak ada 1 sen pun, ya Allah, sedangkan padamu amat banyak, kau maha kaya. Ni diminta anda ni sembahyang 2 hajat, dia pun minta. Lepas dia minta, apa jadi? Maka menjadilah segala pasir tu dinar. Ya, pasir itu semua betul kau jadi emas. Ini bukan 1 dinar ke tuan, tak ada kutip dia. Maka mengambil daripadanya akan 1 dinar dia. Kalau kita pasir tu kau mah bawa beledi. Kaut dia kata, masa dia bertukar ni kaut dia kata, habis ni. Dah dia ambil 1 dinar. Dia memberi akan dia kepada mallah pun tadi, dan naiklah perahu serta mereka itu. Tu je, kejap mudah tuan. Tapi keramat si Ibrahim bin Adham yang pertama tuan, dia jadi apa dia panggil ni alil khutwah, ya. Ini dia panggil makam kain bain, dan ini dia panggil makam kun fayakun, dari istilah sufi. Pada nak je tuan luluskan, ya. Satu hari dia berjalan, satu orang tu terjatuh daripada jembatan tinggi kan, jatuh melayang orang dia tu. Dia tunjuk, dia kata kif biiznillah, berhenti dengan izin Tuhan. Tergantung kawan kan. Kalau kita cakap berdebuh bawah dia karamat, ya. Dia pergi di kebun, dia bustan di kebun, dia tidur. Si Ibrahim Adam tidur. Dan masa dia tidur tu datang ular. Ular tu bawa selai daun, ular tu kipas kan dia. Masya-Allah. Kalau kena kita, ular kata kau ngaku sama tukar belit. Habis dia belit ni dia kipas. Sebab kata kaedah kata man khafallah khafahu kullu syai. Tu kaedah besar sufi ni. Siapa yang berjaya betul-betul membulatkan takut dia 360 darjah tu, bulat betul dengan Tuhan, Tuhan akan beri karamat makhluk gerun dengan dia. Ya, makhluk akan gerun dia. Sebab haibah dia tu ada, nur Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala pancarkan, ya. Itu dengan syarat tu lah, dia buat betul-betul kalbi dia bersih dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan beri. Tapi bukan benda tu dia nak lah. Ini benda mendatang Tuhan beri hadiah. Karamat dipanggil hadiyatan minallah. Tuhan hadiahkan pada kekasih dia yang telah penat meripih kalbi dia dan nak jadi bagi cantik kan. Ya, bukan senang tuan-tuan ni nak ripih dalam tu, nak bagi cantik. Perabot buat tu boleh duduk dah, tapi nak ripih balik, nak soli, nak polish, tu kerja berat sikit, nak bagi cantik betul. Ilmu fiqh ni mana kita buat perabot tu kursi tapi tak polis, boleh duduk dah, boleh pakai, tapi tasawuf tak, dia nak lagi cantik, dia repair betul, ya, dia apa, dia polis habis, dia semua cat pun cantik betul, betul lah, dia nak cantik dia dengan Tuhan maknanya, ya, bahawa makam dia diangkat oleh Allah Ta'ala habis, dan segala jin dan manusia ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.